Internet hari ni hari tu macam ada problem sikit tapi hopefully hari ni tak terputus lah. Okay. Alright, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jelas I punya suara? Assalamualaikum. Okay. Kita Jelas mula sangat. kita hari ni dengan umul kitab Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitanir rajim. Okay. Boleh nampak skrin ke? Nampak. Nampak. Cantik sangat. Okay, the reason I ambil slide ni tak kena-mengena pun dengan B tu, I just nampak colour dia tu striking sikit. So I kata best juga ni jadi. Yang lain tu macam gloomy dia punya warna. Sekejap. Sebenarnya kan dia double pula. Semalam baru tengok cerita BZB movie tu. Yang B movie apa tu? Cerita apa? B movie. Oh iya kan? Best kan cerita dia? Tak ingat lah tapi pernah tengok cerita tu dulu. Best lah. Alright, bismillahirrahmanirrahim. So kita mula hari ni kita punya tajuk ialah tentang, kita nak bercerita tentang business punya sharing dan hari ni tajuk dia ialah goal setting dan finding your big why. Okay, tajuk dia orang putih. So sebenarnya apa itu goal setting? So goal setting ni adalah goal ialah matlamat lah, matlamat okay. Matlamat ni tujuan dia adalah untuk dicapai. Itu tujuan kita ada matlamat untuk dicapai. So kalau kita tak ada matlamat, tak ada benda lah nak dicapai kan. So kita perlu ada matlamat untuk kita mencapai sesuatu. So matlamat tu perlu diadakan. Tapi kalau hidup tanpa matlamat, akan menjadikan, kenapa kita kena ada matlamat? Sebab hidup tanpa matlamat ni akan menjadikan perjalanan kita ni tak ada keseronokan. Seolah-olah kita jalan tak ada tujuan, tak ada purpose kan. Kita bangun pagi tak ada purpose, kita jalan je tak ada keseronokan dan meletihkan lah. Sebab sampai bila ni tak sampai-sampai. Sebab tak ada pun destinasi yang nak disampaikan tu kan. So dia jadi tak seronok, kiri kanan nampak macam kosong saja. Okay, kalau ada apa-apa pun rasa tak seronok dan juga perjalanan tu akan jadi meletihkan lah. Okay. Benar tak? Orang drive, start enjin kereta tapi tak tahu nak pergi mana. Jalan je kan. Last minyak pun habis, masa pun habis. Tak tahu dah malam tapi tak dapat apa-apa. Masa dah habis, duit dah habis tapi tak dapat apa-apa pun. Sebab kita jalan tu kita tak ada matlamat. Kita patutnya start enjin, kita tahu kita nak pergi kedai. Kenapa nak pergi kedai? Sebab kita nak beli beras sebab nak masak nasi kat rumah. Itulah matlamat kita start enjin tu, sebab kita nak pergi kedai kan. So bila kita dah pergi kedai, dah sampai destinasi kita, dah buat apa yang kita kena buat dan kita balik, barulah kita ada rasa satisfaction kat situ. Barulah rasa seronok kan. Barulah ada rasa sesuatu kat dalam jiwa kita macam tu. Okay. So macam mana cara dia untuk kita mencipta matlamat? So basically dalam apa jua yang kita buat, kita mesti ada matlamat. Dulu kalau tak silap Gold Diamond Janice pernah share, dia kata masa dia awal-awal join Chuang Ho, dia kata dia dah tetapkan dalam diri dia nak achieve apa dalam Chuang Ho ni. Dalam masa berapa tahun, apa yang dia nak achieve. Baru dia rasa bersemangat untuk buat. Baru dia ada purpose. Bila pergi meeting, dia tahu pergi meeting tu untuk achieve apa. Bila dia pergi buat prospecting, dia tahu apa dia nak achieve from the session. Dan bila dia pergi, mungkin dia pergi meeting dengan downlines dia tahu apa nak share. Okay, so bila dia ada matlamat, dia akan rasa semua proses sepanjang perjalanan tu adalah enjoyable, ada keseronokan dan tak adalah letih, taklah meletihkan. Okay.
dan tak adalah sia-sia. Itu paling penting, tak sia-sia. Okay. So sebenarnya bagaimana cara untuk kita mencipta matlamat? Ada caranya. Macam again nak cakap, matlamat ni kita perlu ada sebab kita nak capai benda tu. Tapi kalau kita tak nampak matlamatnya apa, kita rasa tak ada matlamat lah kan. Bangun pagi, pergi kerja, tak ada matlamat. Just for the sake of dapat duit. Itu bukan matlamat. Okay. So kalau kita tak ada matlamat, kita kena cipta matlamat tu. Macam mana cara dia? Ialah pernah dengar SMART goal kan? SMART goal ni kita biasa dengar lah. Dan sebenarnya matlamat kita semua dekat sini, matlamat kita tak sama pun. Walaupun kita buat benda yang sama dan kita semua dalam Syangho, mungkin orang kata alah matlamat semua nak jadi diamond lah kan. Kata nak cerita apa lagi, itulah matlamat kita semua. Sebenarnya tak semestinya kan. Mungkin Aunty Nina punya matlamat jadi gold diamond kan. Mungkin ada setengah orang, dulu saya pernah dalam satu sesi tu kita tanya, okay, apa purpose you datang meeting hari ni? Apa purpose you kat dalam Syangho? Ada dia kata dia nak achieve 3,200 saja. Kan? Kita pulang, itu matlamat dia nak achieve 3,200 je sepanjang-panjang dia buat Syangho ni. Tak ada masalah. Ada orang nak jadi gold diamond. Okay? Ada orang nak jadi vice manager. Itu matlamat dia kan. Dalam tak kisahlah jangka masa pendek ke jangka masa panjang, tapi itu adalah matlamat dia. Dan itu tak salah, terpulang pada kita sendirilah. Tapi kita perlu ada matlamat tu supaya kita boleh capai. Okay? Kita perlu adakan matlamat supaya kita boleh capai. So macam mana cara nak adakan matlamat tu? Adalah kita boleh gunakan formula SMART goal. Okay, semua pernah dengar SMART goal ni apa kan? So kita ulang balik. SMART goal ni adalah matlamat tu, kita perlu cipta matlamat tu dan dia perlulah spesifik. Okay. Spesifik maksudnya, okay, I want to achieve 3,200. Saya nak jadi gold diamond. Kena spesifik. Tak boleh kata I nak achieve sesuatu lah dekat Syangho. Okay, sesuatu tu tak spesifik. I nak pergi somewhere lah esok. Somewhere pun tak spesifik juga. Okay, kalau ada matlamat tu esok saya nak pergi ke kedai Raju untuk membeli roti. Itu spesifik. Bulan depan kita nak pergi bercuti ke Langkawi. Macam tu. Okay, kalau kita bulan depan nak pergi bercuti saja, tak spesifik lagi So pastikan kita punya matlamat tu spesifik. Apa tujuan kita ada kat sini, kena tulis benda ni semua kena tulis. Tak boleh dalam kepala saja. Okay, goal perlu ditulis supaya kita boleh lihat dan kita boleh sebut dan kita boleh nampak. Okay, barulah kita akan ada tindakan terhadap dia. So lepas kita dah fikirkan matlamat yang spesifik tu, terpulanglah masing-masing punya matlamat kan. Tak perlu kita share kat sini, tapi terpulang masing-masing punya matlamat apa nak achieve. Mungkin boleh buat matlamat dalam Syangho ataupun matlamat dalam kehidupan kan, tak kisah. Tapi perlu spesifik. Okay. Kedua ia adalah perlu measurable. Measurable ni maksudnya boleh diukur. Maksudnya macam mana measurable, lupa lah. Maknanya kita boleh tengok contohnya kalau nak jadi diamond. Okay. That means income tu boleh dia ada apa? Boleh dikira lah. Ataupun you punya aim nak you punya goal nanti nak bagi zakat 100,000. So ada figure untuk di measure. Ya, betul. Bukan just blank je. Kalau blank subjektif, so nanti your mind tak tahu nak buat apa. Saya matlamat nak kereta besar. Kereta besar macam mana? Lori ke, kereta buruk ke kan? So it has to be measurable. How much is the car? Okay, faham? Okay. Dia boleh diukur lah, okay. Mesti nampak. Baru nampak jelas benda tu. Okay. Dan seterusnya adalah attainable. Attainable ni adalah sesuatu yang kita boleh kecapi and it must be realistic lah.
Okay, matlamat ni kena jadi realistik. Tapi kena challenging sikit lah. Okay, janganlah matlamat kita Zhang Xuanhu ni sebab kita nak ada seorang downline. Kan macam tak challenging sangat. Cuba bagi challenge sikit tapi realistik. Maksudnya janganlah kata matlamat saya Zhang Xuanhu, saya nak ada 50 gold diamond bawah saya. Tu macam lebih-lebih pula kan contohnya. Ataupun matlamat saya adalah saya nak memiliki sebuah kereta kebal yang pelik-pelik lah kan. So matlamat ni perlu realistic yang the fourth one. Attainable ni adalah yang challenge, dia ada memberi kita sedikit challenge, okay, tapi dia boleh dilakukan, okay, dan seterusnya ialah dia mestilah realistic, okay. Maksudnya mengikut kita punya kemampuan kita, right. Dan last sekali dia mestilah time bound, maksudnya kita kena bagi jangka masa, okay. Kita tak boleh macam saya nak jadi gold diamond, macam tu je. Kena bagi masa, saya nak jadi gold diamond by the end of 2021, macam tu kan. Tapi again nak cakap kena realistik lah, okay. So kena bagi masa. Kenapa benda ni perlu ditulis, okay, kenapa benda ni perlu dinyatakan, kenapa benda ni perlu difikirkan dan perlu diperlihatkan oleh kita. Again sebab bila kita dah ada matlamat ni, kita letak goal ni dekat depan kita, barulah kita boleh tendang bola masuk gol. Barulah kita boleh tembak pada sasaran tersebut. Barulah ada benda yang kita boleh capai. Memang benda ni orang kata alah sama je. Kalau tak dalam kepala pun sama juga kan. Sebenarnya tak sama. Tak sama. Sebab minda kita memang akan mata kita, minda kita, perbuatan dan juga mulut kita bila kita tulis tu semuanya akan apa orang kata subconsciously lah akan bergerak lah bersama-sama. So kalau kita biar kepala je berfikir kan, sama-sama kepala berfikir, mata tengah meliar tengok benda lain, so tindakan dia tak akan sama, right. So kita kena tulis benda ni. Ini adalah homework kita hari ni. Kena tulis balik apa dia smart goal kita, apa kita nak achieve by the end of 2021 ke contoh, dan juga apa kita nak capai for 2022. Okay, ni kita boleh buat short term punya goal dengan long term punya goal. Okay. Oh itu je slide. Okay, seterusnya ialah finding, itu goal setting macam mana kita nak set kita punya goal. Okay, macam mana kita nak mencipta matlamat. Perasan tak kadang-kadang kita dah lama kat dalam, kita semua dah orang lama dalam Syahor kan. Kita rasa lama dalam ni macam tak ke mana pun kan. Mungkin for some people, ataupun macam naik sikit kan. Kenapa macam tu? Mungkin ini adalah salah satu sebab dia. Kita tak buat kita punya smart goal dengan jelas. Okay. So cuba lepas ni kita cuba buat smart goal dengan jelas. Contoh yang lain lah, macam kita punya 7 daily habits pun kita perlu tulis. Okay. Dan I sebenarnya nak share sikit lah kita punya 7 daily habits tu kan. Ini terpulang lah, tak adalah paksaan pada semua orang, tapi I'm just thinking kalau dalam group 3,200 kita tu nak tak korang rasa 7 daily habits tu dapat buat tak hari-hari 7 benda tu? Tak dapat kan? Sebenarnya kenapa tak dapat? Susah sangat ke? Tak susah kan? Tak susah pun kan? I pun rasa tak susah, tapi I sendiri pun tak dapat juga buat 7 benda tu hari-hari. Okay. Tapi ekosistem kita kena buat benda tu untuk kita nak berjaya dalam Syahor, betul tak? So nak tak nak kita kena buat. So I'm thinking nak tak kita buat 7 daily habits tu sama-sama. Okay, maksudnya nanti setiap hari mungkin I akan sharekan satu bahan untuk kata jom kita dengar meeting hari semalam punya nak. Okay, so semua orang and then I share link tu, and then semua orang pun just tengok at your own time lah, at your own time hari tu. Okay, and by the end of the day kita sama-sama jot down the points yang kita dapat daripada apa yang kita dengar tu. Okay, sama juga dengan bahan bacaan. Hari ni ada baca satu artikel
daripada ni nanti I sharekan link dia, jom kita baca sama-sama and then kita sharekan point dia from the article. Okay, tak perlu baca at the same time semua orang, tapi by the end of the day kita share sama-sama lah. Sebab mungkin I dapat satu point lain daripada artikel tu, mungkin Irna punya view daripada artikel tu lain, dan kita sama-sama boleh share. Itu satu tujuan dia. Dan lagi satu tujuan ialah untuk kita sama-sama buat lah kan. Kalau kita buat secara berjemaah macam tu macam seronok lah sikit kan, macam ada tujuan lah, macam ada matlamatnya kan. Okay, and then bila kita buat prospecting tu, kita share hari ni I prospect seorang ni and then dia reject lah. Okay, contohnya. Hari ni I prospect seorang ni kawan lama sekolah, kita just cakap macam tu. It's not untuk kita nak buat report ke apa, tapi sebenarnya untuk menggalakkan, cakap kat diri sendiri ni, untuk menggalakkan kita semangat lah nak buat supaya 7 daily habits tu something to look forward to lah setiap hari. Okay. Kalau kita bekerja, kita kena report pada bos kita kan. Kalau bos minta report, kita kena buat report kan. So ini kita buatlah seolah-olah kita buat duty ni untuk report pada diri sendiri macam tu. Okay. I tak paksa semua orang, tapi kalau nak buat, jom kita buat sama-sama. Kita just share kat dalam group tu. Mungkin boleh bagi semangat juga pada orang lain. Okay. Itu satu untuk pasal kita punya 7 daily habits. Okay, then the next tajuk hari ni ialah tentang finding your big why. Okay, apa beza big why dengan matlamat ni? Matlamat ni adalah benda yang kita nak capai kan. Tapi big why ialah kenapa kita nak capai benda tu. Okay, nampak tak beza dia? So I pernah share benda ni dulu. Mungkin ada orang dah dengar berulang kali, tapi saya ulang balik. Ini adalah insiden ni menjadikan ayah betul-betul faham apa maksud big why tu. Okay, so masa tu saya ingat lagi anak ayah Arman kecil lagi. Masa tu dia umur kata saya macam 3 tahun lah, 3 tahun ke 2 tahun lebih. Okay, dan masa tu Arman still sekarang Arman dah 6 tahun, tapi masa waktu tu dia punya tahap dia adalah dia belum pandai pakai baju sendiri. Okay, masa umur dia 2 tahun lebih tu dia belum pandai pakai baju sendiri. So setiap hari kita lah yang pakaikan baju dia kan. Setiap hari kita pakaikan baju dia, pakai seluar, pakai baju, pakai seluar. Okay, okay, so pada satu hari dia tapi masa tu dia dah pada stage yang dia pandai buka seluar sendiri. Dia pandai buka seluar sendiri tapi dia tak reti nak pakai seluar sendiri. Okay, macam tu. So satu hari tu dia tak apa, dia punya saja main-main, dia buka seluar dia. Dia tengah pakai pampers ni, dia buka seluar dia. Lepas tu dia letak seluar dia dekat kepala dia. Boleh imagine tak? Okay, dia buka seluar dia, seluar pendek dia, lepas tu dia letak kat kepala dan dia lari di satu rumah. Lepas tu cakap pakai balik seluar. Tak nak. Tu dia lari. Boleh imagine tak, budak pakai tarung seluar kat kepala dia, lari. Lepas tu masa tu I tengah makan something lah, I makan biskut ke keropok apa entah. Lepas tu dia tak nak pakai seluar dia balik. Sekali dia nampak I makan keropok tu, and then dia macam, dia kata dia nak keropok tu. I cakap tak ada. Dia kata dia nak juga keropok tu. Kalau nak, pakai balik seluar tu. Lepas tu dia terus duduk, cabut seluar dia, dan dia terus sarung seluar tu. Tak salah pun. Kadang-kadang orang budak-budak seluar kaki masuk dalam dua kaki masuk dalam satu seluar, tak. Dia pakai dengan elok, tak terbalik, elok. Dia cepat-cepat pakai dan terus minta keropok tu. Okay, so nampak tak? Masa tu I tengok tu macam, wow, I terpegun. Sebab I tak tahu pun selama ni dia dah reti rupanya pakai seluar. Kan? Faham tak? Selama ni dia dah reti dah pakai seluar. Sebab kita duduk pakaikan baju dia, pakaikan seluar dia hari-hari. So bila kita praktis hari-hari, dia sebenarnya dah tahu dah pakai. Tapi dia tak ada keperluan untuk dia nak pakai sendiri. Sebab ada orang pakaikan kan. Buat apa dia nak pakai sendiri? Dah mak dia memang setiap hari lepas pakai pampers, pakaikan seluar. Dia duduk je lah macam tu, betul tak? Tapi bila dia ada rasa dia perlu buat sendiri, dia sebenarnya dah boleh buat dan dia akan buat tanpa kita paksa pun sebenarnya kan.
Sebab apa? Matlamat dia masa tu apa big why dia masa tu adalah dia nak kerupuk. Kerupuk yang mak dia tengah makan. Okay. So itu adalah maksudnya big why. Maksudnya bila kita dah nampak apa yang kita nak tu kat depan mata, kita dah tak nampak dah all the alasan kiri kanan. Okay, kita akan, sebenarnya kita dah boleh buat dah. Kan? Sebenarnya kita dah boleh buat dah sebenarnya. Tapi selama ni kita tak nampak lagi apa benda tu kat depan mata, so kita macam nanti dululah, tak boleh lah kan, banyak sangat alasan. Tapi kalau benda tu betul-betul kat depan mata, and then the only way to get it ialah kita kena buat apa yang kita perlu buat. Dia pun agaknya tak tahu kan dia sebenarnya dah boleh pakai seluar kan. Tapi tiba-tiba boleh je pakai. Okay. So maksudnya itulah dia. Kadang-kadang kalau kita tak sampai lagi, kita tak kita rasa macam alah tak semangat lah kan. Kita tak macam bila nak kena pergi meeting, pergi meeting, kejap lagi ada orang nak datang rumah lah, macam-macam alasan lah okay. Macam dulu pun ada banyak alasan bila nak suruh pergi meeting tak boleh, nak kena hantar anak sekolah lah, nak kena jemput anak sekolah, nak jumpa klien, macam-macam lah kan alasannya. Tapi once kita dah nampak dah kan, dah macam dah tahulah kenapa benda ni sangat penting sebenarnya, semua alasan-alasan yang dulu tu rasa macam banyak sangat lah alasan dia, tak tahu mana datang alasan tu. Okay, tiba-tiba macam boleh diselesaikan sebenarnya. Okay, sebenarnya boleh diselesaikan. Alasan-alasan tu memang benda tu ada tapi boleh, apa orang kata, boleh kautim lah sebenarnya. Kalau ada apa, aral merintang tu kita boleh angkat, kita tolak dekat tepi. Macam tu. Okay, itu soal dia punya umpamanya. Jelas ke cakap ni? Okay, jelas Okay, so itu adalah bila kita nak buat Syangho ni, one of the challenges ialah itulah. Kita kena adakan matlamat kita sendiri, kita kena sediakan KPI kita sendiri, kita kena push diri kita sendiri dan kita kena ada big why kita sendiri. Tak ada siapa yang nak paksa kita, okay? Tak ada siapa nak push kita, tak ada siapa nak check dah buat ke belum, tak ada pun. Okay. Kalau orang kata tak suka bekerja sebab tak suka kena marah dengan bos kan, suruh dia try buat Syangho sendiri. Bila tak ada siapa-siapa nak guide dia, kadang-kadang lagi tak bergerak, lagi tak boleh nak buat kerja apa. Because some people dia memang perlu dipush oleh seseorang, perlu ditunjuk kan baru nak buat kerja kan. So itu adalah one of the biggest challenge lah yang kita kena buat dalam Syangho ni. Okay, rasa-rasa susah tak nak push diri sendiri tu? Susah lah kan, sebab kalau push diri sendiri tu masa kita kena macam strict dengan diri kita sendiri, kita kena garang apa semua. Tapi takkanlah kita nak marah diri kita sendiri. Tapi again, kalau kita dah ada big why kita dan kita ada matlamat yang jelas, kita tak perlu nak push diri kita sangat. Kita akan macam pagi-pagi kita bangun, kita dah macam dah tahu nak buat apa. Okay, bila ada orang message nak tanya pasal healing crisis, kita pun seronok nak layan dia. Okay, sebab kita enjoy perjalanan tu. Tapi kalau kita tak ada big why, kita punya matlamat tak jelas, bila ada orang komplain pasal healing crisis, kita macam alamak dia ni crisis je kot, relax lah kan. Kita rasa tak best kan. So kalau kita ada perasaan yang macam tu, cepat-cepatlah bersihkan hati kita. Okay, dan clearkan balik, betulkan balik niat kita, kenapa kita ada kat sini, apa tujuan kita ada kat sini. Dalam Syangho, tujuan kita adalah nombor satu untuk bantu orang. Okay, sebab the more we bantu orang, the more kita akan bantu diri kita sebenarnya. Maksudnya bantu kehidupan kita lah. Kita nak ada kehidupan yang lebih baik. So in order untuk kita nak ada kehidupan yang lebih baik daripada dalam pelbagai aspek, kita perlulah bagi good values pada orang lain dulu. Dalam Syangho memang macam tu. Kalau kita tak bagi good values pada orang, memang susah kita nak menikmati kehidupan yang lebih baik lah. Okey, ada soalan ke setakat ni? Tak ada. Tak ada, jelas? InsyaAllah jelas. Ya, Alhamdulillah.
So Antina nak sambung tak? Tak ada benda nak cakap. Betul ke kata pasal smart goal dengan big Y ni? Ataupun Irna nak share kat Irna pun dia pandai cakap pasal big Y ni. Kan? Cuba cakap. Ina cakap, cuba Buka Ina. mic tu. Tapi Ina tu benar, cubalah Ina. I rasa kan macam apa ni, beza matlamat dengan goal matlamat dengan big Y tu, dia macam big Y ni macam kita punya end goal tau. Ke? Bukan macam tu kan? Bagi I macam big Y ni kita punya macam okay, dia bukan end goal kita. Big Y ni adalah benda yang menyebabkan kita nak buat kita punya goal ni. Macam if kita ada the big Y kan, why? Kenapa kita buat ni? Why kan? The big why. So kita dah ada kita punya goal tu kat hujung tu. So kenapa kita nak buat benda ni? Kenapa kita struggle sangat nak buat goal ni? Sebab kita punya big why. Itulah dia. Kan? Betul tak? Betul. So baru siap ni buat Excel 7 daily habits checklist. Wow, okay, bagus. Apa dia tu? Dia punya checklist je lah. 7 tu, 7. Okay. So kita share dekat dalam group nak nanti? Apa dia? Share macam mana? Yelah macam macam saya cakap tadi kan, kalau okay, hari ni jom kita sama-sama tengok video Irna buat demo Go Eco macam tu kan. So kita tengoklah. So itu adalah dalam bahagian listen ke kan. Dalam bahagian listen and then cakap okay ada satu buku ni kan. Jom kita baca buku Lindsay warna purple hari ni. So okay, saya dah baca page 1 sampai 5. Betul Irna kata okay Irna hari ni dia baca page 10 sampai 15. So kita share sama-sama kat dalam tu. Tujuan dia ialah untuk kita actually baca benda tu. Okay. Bukan yang kita nak sangat tahu apa points yang you faham pun. Tapi kita nak baca, kita sama-sama participate dalam 7 daily habits tu untuk sama-sama encourage lah. Tapi kita tak perlu sit down pada masa yang sama. Kita boleh just take our own time lah. Kan? Tapi kalau boleh janganlah update pukul 12.30 malam kan. Kita update awal-awal. Sebab kalau kita siapkan awal-awal kerja tu, kita ada banyak lagi masa untuk kita nak buat kerja lain for the rest of the day. Betul tak? Kalau kita selagi pukul 8 malam, pukul 10 malam tak siap-siap lagi 7 daily habits tu, macam tak best lah kan. Kalau kita siap kerja awal, kan best. Lepas tu kita boleh relax lah. Tak nak relax kan, tapi kita boleh dah buat masa lain lah, faham kan. So nanti kita start. Mungkin lepas ni kita dah boleh start lah untuk share. Okay, jangan ada satu soalan. Kan one of the 7 daily habits, kita kena contact upline kan? Apa definisi dia tu? Macam okay, kalau dengan kau kan Pom, like everyday kita message je kan? So misalnya kita nak tick that column, contact upline tu. Contact upline ni maksudnya kita berhubung dengan upline lah. Kan? Kita berhubung berkenaan dengan Chuang Ho lah. Betul tak? Sebab some people dia tak macam kita yang memang berkomunikasi hari-hari. Dia tak yang kalau dia tak contact upline dia, macam kita lain lah kan, tapi macam saya dengan Aunty Nina kan selalu Aunty Nina dia contact downline. Contact downline dulu. Nina mesti downline semua, tak nak bergerak, saya terpaksalah contact downline. Betul. So cara ayah dengan Aunty Nina contact lah, Assalamualaikum Aunty kan. So macam kadang-kadang I katalah Aunty ada orang ni, dia kata dia ada sakit ni lah, Aunty macam mana kan. Contohlah itu cara contact upline. Ataupun kalau kita rasa down ke kan, kalau kata malas lah nak contact orang hari ni, itu pun contact upline juga, bagi tahu nanti upline akan bagilah kata-kata semangat kan. Ataupun
apa tu semalam dah contact tu, betul dia blue tick je. Tak kisahlah. Tu macam cakap je macam tu. Nanti upline adalah benda dia nak cakap nanti. Upline macam tu lah, upline kau tak tahu. Betul kan nanti? Contact upline tu apa definisi nanti kalau contact upline? Bila kontak ada apa ni topik yang relevan lah, jangan tanya upline hari ni masa apa kan. Then dia tick dia okay I contacted my upline. Means you cheating yourself. Betul tak? Sometimes contact upline pun macam Aunty pergi mana, Aunty kat mana tu? Betul nanti Aunty Nina pun cakap Aunty tadi baru pergi jumpa downline dia macam ni. Kadang-kadang I contact upline dengar Aunty Nina cerita pasal dia pergi prospecting orang. Itu pun bagus juga kan untuk kita punya pengetahuan. Kalau kita dah lembab sangat kita dengar je lah upline kita punya kerja. Okay, so memang macam-macam kalau kita contact upline kita, macam-macam lah cerita upline kita nak cakap. So kenalah contact upline Okay, so Aunty Ita kalau contact upline tu pasal kita prospek kita tanya kan ada masalah apa kan, bila kita dah explain kat dia, kita cuma nak pastikan apa yang kita explain pada prospek kita tu betul. So kita macam refer balik lah pada upline. Selalu buat gitulah. Betul memang. Boleh. Betul. Kadang-kadang kita nak cakap tu kan, sampai sekarang pun dah kata Aunty betul tak cakap macam ni. Saja je kan. Saja nak suruh Aunty nak buat kerja sikit. Kan kita just nak dapatkan, sebab apa-apa pun kita kena tanya upline dulu. Kadang-kadang ada benda yang kita rasa betul tapi bila kita refer ke upline kata salah lah yang ni. Dan kita kena perbetulkan balik. Okay, so untuk dan yang paling penting sebab kita very close to each other kan, tapi kalau untuk downlines yang tak rapat, sangat-sangat penting lah untuk dia contact upline dia untuk kekal berhubung supaya downline pun tahu yang upline ni akan sentiasa ada, anytime dia nak tanya apa-apa boleh je. Okay, apa lagi tentang 7 daily habits yang meetings kita dah 3 kali seminggu kan kita ada meetings, tapi sebenarnya hari-hari lain yang tak ada meetings macam ni kita boleh buat meeting lain dengan downlines kita, okay, ataupun dengan upline kita. Boleh buat meeting yang lebih individual lah untuk discuss pasal network kita, okay. Nak discuss pasal downline kita, apa nak buat dengan downline ni dia selalu beli tapi dia tak nak share dengan orang, ataupun apa nak buat dengan downline ni dia selalu share dengan orang tapi dia sendiri tak nak beli kan. So macam mana kita nak discuss pasal benda tu dengan upline kita, tu pun consider as contact upline dengan meeting sekali lah tu. Okay, 2 in 1. So share pasal business, share dengan pasal produk itu tentang prospecting kan. Sekarang ni dah boleh start jumpa-jumpa orang kan. Ada jumpa orang tak? Kau dah jumpa orang kan itu kan? Okay, so apa lagi nanti nak cakap pasal Big Y ni? Big Y dengan goal setting. Okay, tadi Ayah cakap pasal goal setting tadi kan ada short term and long term kan? Okay, so kadang-kadang people make this mistake, dia orang buat a certain goal setting, lepas tu dia terlupa nak make more goals after that sebenarnya. So contohnya you buat goal nak jadi vice manager by end of this year. Contohnya nak jadi vice manager by the end of this year. Then full stop. Then you terlupa nak buat apa-apa yang goals after that tau. Because this happens very very commonly. So bila orang tu tiba kat vice manager, kita bila kita buat goal, kita dapat so much energy because kita nak ada benda yang sesuatu yang kita nak kejar. Kita under pressure, kita put ourselves under own pressure, kita because kita yang tahu that goal. Aku nak jadi vice manager by the end of this year. So you kejar yourself, nak aim for that one. So masalah dengan matlamat atau goal is that bila once you reach there, okay you lega, okay habis, your energy semua habis. You hilang penat you. Tadi you kerja tak kira penat kan. Lepas tu you akan rasa penat. Up to that, faham tak?
So bila you tiba vice manager, you terus dah tak nampak, dah tak boleh buat move forward after that because you dah hit the target yang you kejar tadi and you terlupa nak put goal after that. Faham tak faham? Okay, I nak kasih contoh pasal tenaga. Contohnya, you bangun pagi on a Sunday night, on Sunday morning. Lepas you nampak kereta you kotor lah. Padahal ni penat ni pasal the whole week bekerja. So on the weekend you nak rehat. Tengok kereta tu kotor betul. So your otak you dah kata, okay, by the end of the day, I want to see a clean car. I will make sure my car is clean. Sama lah dengan kita buat kerja rumah kan. Dan make sure rumah kita bersih. Walaupun kita penat, kita ada tenaga to go on and on and on. Walaupun dah penat pun kita buat. Because kita punya set our own goal tadi kan. Habis je kerja rumah tadi ataupun habis je kereta tu dah bersih, apa jadi? You terus rasa tired. You terus rasa nak tidur. Masa you buat kerja tadi, you ada passion. That's why you go on, move on and on. Sama dengan bila kita mengejar goal. Bila kita mengejar goal, kita so much passion, kita tak kira penat. Orang kata, tak penat ke kau kesana kemari? Budak-budak tu pergi meeting, pergi murang, kau tak penat ke kan? Orang nampak kita penat sangat. Tapi padahal kita tak penat because kita ada a goal. So however, because you dah set goal tu untuk reach vice manager tadi, so once you reach vice manager, terus macam penat, alamak, tak nampak. This is kita reminded all the time dulu dengan upline. Once you set goal, jangan set sampai ke vice manager saja, because then that will happen. So you will stay akan kat vice manager tu lama sikit tau, pasal energy dia tak ada. So always follow your long term tu kan. Konon-konon 5 years, okay, 10 years lah, 10 years nak jadi diamond. So from that 10 years jadi diamond, tulis 3 years nak jadi vice manager, contoh like that kan. So bila nak jadi vice manager in 3 years, so bila nak jadi 3,200. So dah set goal, bila nak jadi 3,200, what date. So if I want to reach 3,200 on this date, I kena make sure I ada berapa orang tadi kan. So if I want to make sure berapa orang I nak jumpa, so supaya jumpa 3,200 in that date, satu hari I nak kena jumpa berapa orang. That means kita break up kita punya matlamat tu daripada sebesar-besar tu 10 years, 5 years, 4 years, 3 years sampai monthly, sampailah ke daily. So daily tu yang tadi we have 7 daily habits. 7 daily habits tu untuk kita sebenarnya buat hari-hari sampai kita reach kita matlamat. So if you don't have your matlamat, itu yang 7 daily habits tu jadi penat, jadi gongak-gongak. So kita pakai buat je daily, kita tak tahu kita nak ke mana. So if you know that if you buat 7 daily habits ni, satu hari jumpa satu orang, satu hari jumpa satu orang. Satu hari aku ada meeting. To have a meeting every day is not easy kan. Tapi if you already have a matlamat, you memang adakanlah that meeting every single day. Because you dah ada matlamat. So matlamat tu is important, memang important because nombor satu tadi macam I cakap bila tak ada matlamat, memang rasa penat, satu kadang-kadang macam malas, rasa macam tak motivated. Semalam aku dah jumpa orang, aku cakap pasal kopi hari ni, malam lah hari lah baik tengok movie kejap atau something like that kan. Because you tak ada matlamat yang tertentu. Sama juga, if you tak ada matlamat, another perkara membahaya ialah orang ajak you apa, contoh you nak keluar rumah ni. Nak keluar rumah, ayah, somebody come to rumah ayah cakap, ayah, kau nak pergi mana? So I cakap, aku nak pergi pasar ni, nak beli ikan, sekejap lagi nak masak ni, rumah nak makan, rumah lapar, nanti rumah marah. Pandai je. Nah, so dia ada matlamat. Bila kau tak nak ikut aku, kau tak wayang. Tak boleh, aku ada matlamat, aku nak kena pergi pasar. Tapi si ayah ni, kalau dia keluar dari pintu rumah, dia tak ada matlamat tau. So sama dia datang, kau nak pergi mana? Aku pun tak tahu nak pergi mana. Jom ikut aku. Kau apa pergilah. Pergi mana? Mana-mana je lah. Tengok wayang, main bola pun tak apa. So that's why matlamat becomes important. So kadang-kadang bila orang punya matlamat tak jelas, orang kata, jomlah ikut, I nak buat benda ni kejap, I nak try business ni kejap, because you don't have a definite matlamat. So matlamat is very important in that sense. So yang kedua tadi, because I cakap bila kita matlamat kita penat, satu betul. That's the long term. Short term pun kalau you tak ada matlamat daily, you tak ada purpose to get up tomorrow morning, pagi tu, that's why macam kadang orang-orang kita nampak sampai orang rasa penat, rasa tak nak bangun, rasa tak, because they don't have anything purpose for that day. Tapi sebelum malam tadi kalau dia ada purpose, besok aku nak jumpa satu orang. Macam mana pun aku nak jumpa juga, nak share dengan satu orang. So besok bangun pagi, dia ada matlamat, so you rasa energy. Penat tak berbahaya tau. Some people bila tak ada matlamat for long term, dia jadi kemurungan. It can lead to kemurungan. Tak ada matlamat, satu je penat, tak apa juga penat. But it can lead to depression when you tak ada matlamat.
That's why it's very important to always have a matlamat. Of course, matlamat tu bukan kita maksud matlamat dunia je kan. Okay, about long term goal, kalau you baca pasal goal setting tadi kan, goal setting tu you boleh bagi into, kejap Aina, you can bagi your long term goal setting tu kepada beberapa bahagian. Takkanlah kita cakap pasal diamond je kan. So contohnya you nak after in 10 years aku nak jadi orang yang macam mana. Satu, okay, aku nak jadi orang yang macam mana dengan my family, macam mana dengan orang, macam mana silaturahim. Contoh 10 years, how I want to be among the people. Yang kedua, okay, financial satulah. How much income I would like to earn at the end of 10 years. Okay, apa pangkat aku dalam Johor aku after 10 years. Health, after 10 years, I nak jadi orang yang macam mana kesihatan I. Dulu I ada a bit of something kat somewhere yang orang tak tahu ada benda tu kan. After 10 years, I nak tengok benda tu tak ada. I ada tahu benda tu kecil tak important pun tapi tak pergi-pergi orang benda tu. So I measure my health from that benda tu. Okay. So after 10 years benda ni patutnya tak ada. Okay. That's in terms of health. To charity, after 10 years I nak jadi orang macam mana? I nak orang yang rajin bersedekah, so all those things need you to plan from now. Kalau you tak ada plan, you takkan tiba tempat yang jadi seorang, orang suka benda dermawan. Tak jadi orang yang sihat. After 10 years you tak plan, kalau you tak plan, now you suka hantang makan semua 10 years, nanti mungkin you jadi gemuk sangat, mungkin ada penyakit. So now you kena aim financial, how much money I want to have in my bank account 10 years, how much I want to give zakat at the end of 10 years, spiritual, kita ni relationship dengan Allah macam mana at the end of 10 years, I nak jadi orang macam mana. So all those start very small but with discipline. So matlamat is something, kalau you baca kan tentang matlamat, tentang goal, is something that you buat dengan sedar, this is what I want to be and this is what I should do. Kalau you tak macam tu, itulah itu ombak-ambing dalam hidup ni. Aku tak apa, aku reda je, aku ikut je lah. Kalau ada duit adalah, laki aku ada. Laki kalau tak ada, adalah, aku ikut je. Ayuh lelaki kau mati kan kau tengah-tengah kan? I mean, you know your mind, that's the truth. Okay, so kita mesti ada matlamat for our own self. What you want to be with respect to everybody else, how you want to help others. Your own matlamat tak perlukan. Kadang matlamat tak semestinya maknanya you kena kerja keras pun. Matlamat tu masing-masing punya hak. Macam some people they want to go into Johor because memang I nak jadi gold diamond within years, so they work so hard. Ada some people, I my upline dulu my ex upline di China tau. Dia memang millionaire. So kita ni bertungkus lumus kan kononnya goal nak jadi millionaire, dia tak nak pun. So dia tak heran tentang millionaire. Dia punya goal apa tau? Nak have real friends. Pasal pada at her masa tu at her, on her status, dia tak ada kawan. So this is another how you approach orang. Matlamat yang kita ada untuk diri kita tu tak semesti apply to everybody else. Just because you want to be a gold diamond, tak semestinya orang lain pun jadi gold diamond. Tentang kata dia, I just want to be a person who is very, itu tadi my friend kan, who is very, ada ramai kawan. Okay, kalau orang tu orang muda mungkin dia kata nak go find life. Tapi kalau jumpa orang tua macam I tadi dia kata, ayah saya bukan nak go diamond sangat pun kan. So when you approach people, don't impose your matlamat to others. That's the thing by yourself. You cakap dengan dia, okay, macam kita beri contoh, if I nak kereta besar, contoh kereta besar. So you go, how do you do it? You go to the showroom, you test drive a car, you nak what colour, you nak what model, you nak how much. Okay, dulu I used to put that matlamat. So nak dah tua macam ni, takkanlah nak I'm not after a car already. After a car. Contohnya I would like to go to Hajj. In what year? 201 berapa I nak jadi, 202 apa nak Hajj kan. So Hajj, how much do I need from there? So what do I need to do from now to be able to go to Hajj by that year? Kan? So matlamat banyak-banyak. Makan bataking banyak-banyak lah, takut sakit. Pergi banyak-banyak, nak pergi Hajj yang package yang mana, package yang bagus, nak pergi seorang, nak pergi satu keluarga, nak pergi adik-beradik, nak belanja semua orang. So it become very very big. So like you kata tadi, yang penting matlamat tu you kena tulis tu kena definite. In 2023 I nak pergi Hajj. I nak bawa siapa? I nak pergi mana? I nak duduk mana? Definite, seolah-olah you are going there. Okay, and why? Why you want to do that? Macam we have to have a big why. Barulah you rasa tak penat. Okay, terima kasih. Okay, Aina nak cakap tadi, mana Aina?
rasa macam soalan macam meaningless je. But yeah, I just okay, for someone yang very very limited dari segi apa-apa aspek lah. So ideally kita kata 7 daily habits, every day kena jumpa orang kan, kena buat meeting, cakap at least setiap hari kena buat meeting dengan seorang. So bila limited, hanya boleh pilih salah satu, prospect ataupun existing downline, yang mana kita patut fokus on. Sebab macam a few times Didi ada sebut pasal it is best kita downline yang mana kita dah ada ni, kita build back the silaturahim, because it's much more macam mana, once the trust tu makin menurun, it is much more difficult untuk kita mengukuhkan balik hubungan tersebut. So basically what I want to know is, kalau limited, prospect ke ataupun existing downline yang kita perlu fokuskan? Saya boleh jawab tu? Lami jawab Okay, generally speaking, daripada zaman dulu pun, upline zaman dulu pun kata it is easier. Kak Nina, just add on. Sebab existing downline pun tak terkejar. Kena macam like constantly nanti dululah on hold. So this is where people, senang cerita people like me, to actually search for new prospect pun macam okay, my existing downline ni pun I nak agak sesak nak manage. Macam mana tu? That's one way lah. How do you go about that? Kalau Aina punya orang ni ramai sebenarnya kan, maknanya kan, betul tak? Tak ramai, but the quality ones lah. Ada yang hardcore user, jenis yang they will do their very best to usahakan supaya setiap bulan ada jumlah asset amount untuk the whole family, that kind of people yang user macam tu. Yang leaders pun jenis yang macam I guess lepas dah hampir 20 tahun ni dah buat early days punya effort, so it's sort of like ada bulan-bulan yang langsung I zero, tak ada apa-apa activity, like what happened recently pun I was like PV dah bertambah, tak payah top up, dah naik next level, you know, that kind of situation. So I realised that I cannot just like, because kita semua we need more in whatever way kan, so which should I tak tahu lah, do I make sense? Maknanya dulu daripada dulu leaders pun dia cakap kan, it is always easier, dia cakap, to service orang lama than to find a new prospect. Tapi sebenarnya ada ni tau, ada exceptions. So maknanya orang lama ni pasal dia dah ada ilmu, dia dah ada dia punya own semangat, so lebih senang kita nak service orang lama ni kan. Kalau time limited lah, tak baru tak ada masa kan. Cuma pada I rasa juga sementara orang lama ni pula, kalau you kata ada leaders yang boleh bergerak sendiri, yang PV dia dah masuk PV dia dah masuk kan. So sebenarnya your time and energy for that person dah lesser kan. And kalau you nak touch up sikit, like you organize a meeting so they can grow by themselves also pelan-pelan, so you touch up, because you know kalau boleh tak service orang bawah dia kan. Kalau yang bagus tu lah, yang terlalu yang leaders. So tadi lah macam you kata ada customers lama yang very very hardcore user. If dia nak buat the business, of course you kena train dia kan, you have to spend time with dia. Tapi kalau dia memang kata dia tak ada tunjuk peminat bisnes dia kata, tapi dia hardcore user. So in that one you can spend time. Why? You nak minta dengan referral. Supaya referral. So you have to go down her line. So that one you can time, okay? Alright. So demikian, kalau terjumpa prospek yang baru, especially sekarang because prospek kita jumpa semua online, actually tak banyak pun taken. Online kita just tak orang lama-lama kan, orang lama yang kawan-kawan kita our old schoolmate, our old jiran, semua tu kita just can do it that way nowadays. Sebab kita dah tak jumpa orang. Kalau jumpa orang, kita need time. Like you kata Aina, because you are limited kan, I understand. The blessing is ni kan, the blessing sekarang ni pasal kita semua dah online kan. Jadi kan, betul tak? You boleh benefit also from that. Okay. Thank you very much. Mungkin boleh buat selang-seli lah. Hari ni follow up, lepas tu esok prospek new people. Sebab sebenarnya memanglah macam Tina kata tadi, jaga orang lama lagi penting untuk kita nak jaga dia kan. Tapi
Tapi Di dalam independent. apa-apa bisnes pun kita mesti You kena need ada, get new kita kena people. kena recruit orang baru sentiasa. Okay. Betul? Okay. Okay, maybe I nak add on just a little bit pasal goal setting dengan matlamat dengan Big Y ni lah. Okay. Satu ialah kita jangan fokus on amount. Okay, jangan kata apa you punya matlamat. Okay, matlamat dan Syahur ni nak buat 10,000 sebulan contohnya. Okay, jangan buat amount. Sebab apa sebab duit tu kan tak akan cukup. Tak akan cukup, trust me. Okay, mengikut pengalaman lah. Husband dulu masa dia baru-baru kerja tu gaji dia tak cukup dah kan. Kalau ada gaji banyak ni mungkin cukup. Okay, kalau ada gaji banyak ni at least boleh lah bayar ni. Okay. Bila dah reach gaji yang dia kata cukup tu, tak cukup lah, kena gaji banyak lagi lah kan. Makin sampai betul satu hari tu dia cakap, ingat tak dulu you kata kalau gaji banyak ni you boleh ni. Tengok sekarang ni gaji you dah berapa tapi kenapa still tak cukup lagi. Sebab gaji memang tak akan cukup. Okay. So matlamat kita or Big Y kita or whatever kita nak targetkan ialah janganlah letak pada amount tu. Okay, kadang-kadang amount yang sikit pun akan buat kita lebih satisfied, akan buat kita lebih puas hati, lebih happy. Sebab pernah ada orang share dulu kan, dia kata dia bila dia letakkan kebendaan ni sebagai sasaran memang tak pernah cukup. Contohnya dia kata dia buat bisnes, ada orang nak tengok siapa nama dia seorang businessman lah. Dia kata dia nak buat bisnes sampai dia dapat rumah besar. Okay. So bila dah dapat rumah besar, dia nak dapat kereta besar pula. Okay, dah dapat kereta besar. Ini bukan pasal dia macam Antina kata long term apa go tak. Dia macam dia dah dapat dah rumah besar. Okay, what's next? Okay, nak kena dapat kereta besar. So dia kena kerja sampai kereta besar tu. What happened was, bila dia dah dapat rumah besar dia tu, dia tak appreciate pun, dia tak sempat nak enjoy rumah besar dia tu dengan family, and then dia sibuk pula nak pergi achieve the next kebendaan yang dia nak capai tu. Faham tak? Okay. Dan dia dah sampai dah dapat dah yang bisnes tu memang makin banyak lah in terms of amount tu, memang makin banyak. Tapi in the end dia tak dapat nak enjoy the moment, dia kata pada family dia. Okay, last dia terus macam dia memang dah ada banyak duit kan, tapi dia macam itu bukan fokus dia dah. Fokus dia sekarang dia nak macam relax, dia nak tone down, dia nak ada more quality time dengan family dia. Okay, so bila kita nak buat goal setting, nak buat matlamat, kita nak buat syangkor atau apa-apa yang kita buat dalam kehidupan pun, make sure jangan terlampau kebendaan sangat lah. Okay, sebab kadang-kadang memanglah kalau bila kita tengah tak ada duit, kita nak duit lah kan, betul tak? Orang kata duit tu bukanlah segala-galanya, but we need duit untuk membuat benda-benda lain. Tapi macam dulu Diamond Tiger pernah share, dia kata dia buat syangkor ni bukan sebab dia nak jadi diamond. Okay? Dia kata dia nak buat syangkor ni sebab dia nak pergi travel lah apa benda kan. So dia kata dia buat syangkor ni supaya dia dapat bila dia jadi diamond tu dia dapat buat benda-benda yang dia nak. So syangkor is just a vehicle, dia kata. Matlamat dia bukan nak jadi diamond. Okay? Matlamat dia bukan nak jadi diamond. Matlamat dia ialah untuk nak buat dia punya Big Y tu, macam Irina kata kan. Irina kata dia nak buat sesuatu untuk dia punya Big Y. Okay, so jadikan bonus yang kita dapat atau segala kebendaan tu adalah satu vehicle untuk kita dapat enjoy apa kita punya Big Y kita tu lah. Okay. Okay, habis. Okay, good point. Memang betul. Sebab when you focus on kebendaan, you will never have enough tau. Okay. Lepas tu nak cakap itu tadi, kita when we are doing matlamat nanti, don't focus on the outcome. Focus on you punya input. You don't first focus, okay, aku dah kerja ni, aku dah jumpa orang setiap hari ni kan. Apa aku dapat tak? Aku jadi tak vice manager by this? Aku dah target nak jadi vice manager ni, aku dah target vice manager ni, aku jadi tak? So when you target macam tu, you tak dapat, jadi frustrated. So don't focus. Of course, it's good to have the goal of that whatever kebendaan tadi, tapi you don't focus on the hasil because the hasil memang is not in your control. Kan?
Yang penting you focus on your effort. Berapa orang aku nak jumpa, okay hari ni aku jumpa berapa orang. Dia tak baik kata hari ni aku dah jumpa 2 orang tapi dua-dua tak join. Aku hari ni ada 5 likes tapi semua sekali tak ada ask anything. So like that the business becomes boring. The thing is how much effort you put in, and the effort you put in itu memang the best that you can give. Maknanya kalau you approach orang, dia tanya banyak soalan, you make sure you give your best. At the end of it, dia kata I tak nak beli, tak nak join. Tak apa, I dah bagi everything. Okay? So you focus on apa yang you sendiri nak buat. You punya niat tu dan you punya action. So like that becomes better. Bukan better, that's best lah sebenarnya. Kan? Because you're not rewarded by your achievement. You are rewarded by you punya amalan. Betul. Okay, ada apa-apa lagi persoalan atau nak tanya apa-apa? Nak tambah apa-apa? So yang Ayah nak buat that checklist every day tu, 7 daily habits. Okay, I had that with a group of people international. It is called accountability partners. We are accountability partners. So daily we check what we did. Tapi masa kita buat dulu tu, kita tak check in detail yang okay today what you read, today how many people. Tak. We just put okay today I just did this. Tapi your idea was good lah. Can try. Cuma tak tahu if everybody can do it every day. Macam body kan. Tapi it's good. InsyaAllah. Body tu macam kita 2 orang kalau seorang tak buat, seorang tak semangat. Tapi kita dalam group ni hopefully dalam 7 orang, kalau hari ni ada 4 orang nak buat, at least kita keep the momentum lah going kan. Tak dalam macam pace down. I mean, itu untuk diri sendiri lah. Okay, bukan nak kata ini bagus sangat. Itu untuk diri sendiri. Okay. So nanti kita cuba buat benda tu. Okay, so okay, tak ada apa-apa lagi. Kalau tak ada apa-apa lagi untuk nak ditambah dan sebagainya, jangan lupa homework kita adalah untuk buat smart goal, tulis smart goal kita. Kalau ada gambar, attach gambar sekali, letak kat wallpaper, desktop ataupun print dan tampal kat dinding. Benda yang kita hari-hari boleh tengok. Okay, itu yang terbaik lah. Okay. Dan kita hari-hari tengok, kita ucapkan supaya kita punya minda akan dalam keadaan sedar lah. Macam Tina kata tadi, make sure kita buat tu dalam keadaan kita sedar. Okay, dan bukannya kita tengok hari-hari tapi macam sekadar lalu je kan. So bila kita tengok, kita kena baca, kita kena sebut, okay, kuat-kuat. Sebelum tidur pun kita baca lagi supaya bila kita nak bangun tu kita tahu. Kita look forward to something bila kita nak bangun pagi esok. Okay, insyaAllah. Alright, so kalau tak ada apa-apa lagi, kita boleh akhirilah majlis kita hari ni. Sebelum tu jom kita ambil gambar dulu. Okay. Right. Tu. Ready semua orang? 1, 2, 3. Ada belakang tu orang. Itulah. Saya ada orang. Bila tak nak ambil gambar je dia ada. Okay. Dia tak dengar tu muka dia blur. Okay, so terima kasih banyak-banyak untuk semua yang hadir hari ni. Akhiri kita punya majlis hari ni dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. InsyaAllah kita jumpa hari Rabu. Hari Rabu kita nak buat product sharing. Nanti kalau ada siapa-siapa nak volunteer nanti boleh mention dalam group I rasa tajuk esok tajuk hari Rabu ni ialah tak ingat lah apa dia punya produk dah tulis dari tu. Go Eco kot, Go Eco. So siapa-siapa nak share pasal Go Eco boleh volunteer lah dalam group nanti, okay? So kita okay, thank you semua. So bila yang nak start benda tu? Hari ni, petang ni. Okay, bye. Okay? Bye. Okay, Assalamualaikum. Kakak dah